yang jagalah. Okay, Ya, semakin naik ni. Okay. Kan, perlu bercuti kot kan? Pergilah mana-mana pun janji bercuti. Okay, dalam kita banyak juga. Okay, so soalan 2. Okay, sama juga lah. Soalan 2 kalau kita tengok markah. 3 markah. Kemudian yang bahagian C tu 4 markah. So total akan jadi satu soalan 10 markah. Okey, dan jangan bimbang lah soalan ceraian ni kadang-kadang bahagian A lain, bahagian B soalan lain. Bahagian C soalan lain. Okey. Yang ni senang lah. Okey, hitung nilai N. Jika K sama dengan 5, M sama dengan 15. Okey, soalan minta kamu cari apa? Cari nilai M lah, calculate of the value N. So soalan, refer kat sini. Okey, ni topik apa ni? Ingat tak ni topik apa? Topik apa ni? Kamu belajar tingkatan 1 tak silap saya. Topik apa ni? Persamaan linear kan? Betul tak? Ya, cikgu. Persamaan linear. Okay, ataupun rumus algebra pun termasuklah juga. Dia juga dalam tajuk rumus algebra tingkatan 2. Dia gabung lah kan. Okay, cuma dalam rumus algebra kita dah ganti nilai K sebagai 5, M sebagai 15. So ganti dalam persamaan ni. Okay, sebenarnya dia ada banyak teknik lah. Okay, yang ni salah satu yang dia tunjuk. Kalau kamu tengok kat sini solution dia cuma gantikan K dengan 5. Okay, lepas tu M 15. Kemudian dia selesai macam biasa sampai dekat sini. Okay, bila sampai dekat sini, okay, kamu akan guna konsep persamaan linear. Persamaan linear. Okay, darat silang. So bila darat silang, jangan lupa kamu pilih 15 kurungan N tolak 15. Okay. Kemudian kita akan darat masuk. Ini saya tunjuk yang jalan kerja lah. Ada banyak teknik sebenarnya ni. Okay, ni darat masuk. Darat masuk. Okay. So yang ni kembangan, kerja kembangan. So bila kamu darat masuk, 15 darat dengan N. Oh, yang ni dia tak darat masuk. Okay, sorry. Yang ni dia tak darat masuk, dia pindah. Okay, 15 ni dia bawa ke sebelah sini. Okay, saya tunjuk semula lah. Yang ni dia skip ni. Ataupun ada tak yang faham kat sini? Siapa yang faham? Faham tak? Daripada sini ke langkah bawah. Kamu dapat jawapan berapa? Ada tak dapat 18? Jalan kerja ada banyak tak? cikgu, saya dapat 18, okey. So kita tengok. Kamu punya jalan kerja tak sama? Sama tak? Tak sama? sama cikgu. Sama, cikgu. Sama. Okey, dia banyak tau. Lain orang tak pergi lain tapi jawapan dia tetap satu. Okey. So saya mula baliklah nah. Okey, kita saya share. Yang ni yang ditunjuk ni dia langkah dia skip. Dia skip langkah. So saya tunjuk langkah yang tak skip lah. Okey, kalau cekap boleh je skip, tak ada masalah. Okey, so K dia bagi nilai. So K tu kita letak dalam kurungan 30 tambah M. M 15. Makna dia macam ni lah. Dekat K dengan dekat M ni, kita gantikan dengan value yang telah diberi. Okey, so yang N ni tak ada, so biarkan. Macam tu saja. Okey, so kita darat masuk, so dapat 15 sama dengan yang ni boleh selesai 45 per N tolak 15. Okey, sampai peringkat ni, okey, kamu memang tak boleh lari. Memang kita akan guna persamaan linear. So, cara dia ialah biasakan tulis seperti ini. Dia adalah hasil darat. Yang bawah ni darat dengan kat situ. Okey ya. Yang ni memang teknik lah. Okey, saya ada orang dia terus darab ni asing-asing tapi saya lebih suka letak dalam kurungan. Masukkan dalam kurungan. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak masukkan dalam kurungan takut tercicir. So kalau kamu tulis macam ni nampak lebih kemas lah jalan kerja kamu. So kat sini 45. Okey. Yang ni cikgu tunjuk dia sebenarnya banyak cara lah Ustaz calculate. Janji kamu ada kalkulator kat tepi macam-macam mana pun tak apa. Okey, cikgu tunjuklah mungkin kita nak buat darat silang. Kita nak darat masuk ke dalam kurungan ni.
Tapi yang ni sebenarnya yang cikgu tunjuk ni langkah dia tak berapa baik lah kalau nak bandingkan dengan yang diberi. Sebab kalau yang diberi lebih cepat. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, saya tunjuk juga sebab kemungkinan kamu akan buat sini. So kamu darab masuk, kamu akan dapat 15 N tolak. So 15 darab 15, kamu tekan kalkulator ataupun kamu boleh ingat lah 225. So sama dengan 45. So kita nak N, maksudnya kita akan buat pengasingan. Okey, di sini adalah simbol sama dengan, makna dia kita ada bahagian kiri, kita ada bahagian kanan. Lepas tu kita tengok dulu N. N dekat sini kan, dia positif kan negatif? Positif. Positif. Sebab dia tak ada apa depan kan, positif. So bila dia positif, dia dah elok dia duduk dekat sebelah kiri. So kita tak buat tukar lah, tak tukar lah. So yang kita nak pindah ialah tolak negatif 225 pindah ke sebelah kanan. Kalau di sini negatif, kalau kat sini negatif, sebaiknya yang ni kita pindah ke sebelah kanan supaya dia jadi positif. So saya suka guna teknik tu. Ada orang dia, tapi tak salah kan kamu nak guna macam mana pun. Okey. So kamu akan dapat 45 tambah dengan 225. So kamu dapat, okey, yang ni kita masih lagi kita nak selesai kat situ. So kita tak perlu buat apa lagi, kita buat satu-satu langkah. Okey. Kat sini baru kita bahagi. So kamu akan dapat N equal to apa? Bahagi je lah kan. So dapat 18. Okey, jalan kerja nampak panjang sikit tapi jawapan tak ada masalah sama. Okey, kalau yang langkah sebelah kanan, dia ambil kat sini. Yang ni dia skip satu langkah ni. Sepatutnya lepas ni, okey sambung kat sini. Saya share je lah. Okey, kat sini dia sepatutnya N tolak 15 sama dengan 45 per 15. Kemudian baru pergi ke langkah yang ini. So dua-dua langkah terbaik. Mana yang kamu pilih kadang-kadang ikutlah. Waktu tu kamu dapat idea yang tu kamu continue je lah. Panjang pendek tak ada masalah Panjang pendek tak ada masalah. Bukan sebab pendek kamu jenis ataupun panjang kamu jenis tak. Tak ada masalah apa pun. Selagi kamu faham konsep persamaan linear, memang tak ada masalah lah. Okey, boleh. Ada apa-apa nak tanya? Tak Tak ada ada, cikgu. cikgu. Okay. Susah tak tajuk ni? Susah tak tajuk ni? Tajuk persamaan linear ni. Kalau susah, maknanya kamu kena study begitu. Sebab tajuk ni nanti kamu akan bawa ke peringkat seterusnya. Orang cakap kalau sekolah rendah tambah tolak tak pandai matematik ya. Kalau peringkat kamu, kalau tak faham persamaan linear, tak pandai matematik lah. Macam tu. Penting. Okay, so ada dua solution. You can pilih lah yang mana satu yang sesuai. Kalau saya akan explore dua-dua. Kalau saya nak tahu yang ini, nak tahu yang ini. Sebab apa? Sebab saya nak ilmu. Kita nak bagi dapat banyak kaedah. Okay. So soalan B pun sama juga. Okay, soalan B saya tak explain lah. Sebab saya ada explain di bahagian A dah lebih tinggi. So boleh check jawapan dia 17. B ni tak ada masalah, sangat senang. Sebab dia suruh cari K pun duduk kat situ dah. Just sambung saja. Boleh lah. Yang ni dia dapat daripada mana ni? Saya skip sini. 3K sama dengan 51. So K sama dengan 51 divide dengan 3. So K kamu akan dapat berapa? 17. Kan? Ini salah satu contoh lah. Kalau naik soalan macam ni, senang lah. 6 markah. Siapa terror persamaan linear, confirm dia boleh jawab. So kalau santai-santai cuti panjang nanti kan, matematik ni explore dulu tajuk algebra. Pergi tajuk ungkapan algebra, fahamkan. Lepas tu buat persamaan linear, automatik kamu akan faham tajuk dalam matematik lah. Nanti tajuk-tajuk semua kita akan guna benda yang sama. Okey, itu nak. Okey, file ni saya tak send lagi jawapan kat kamu sebab saya tak habis bincang lagi kan. Okey, yang ni pun sama juga, dia minta kamu cari, so boleh check jawapan kamu 240. Saya tak explain detail lah. Sebab saya dah explain tadi teknik yang sama je. Okey cikgu. Yang ni dia darab masuk ni. Yang ni dia darab masuk. Macam saya ajak tadi.
Yang langkah kedua saya tu. Sebab kalau kes macam ni kamu kena darab masuk. Kalau kamu nak bawa yang ni pergi ke sini tak boleh sebab kat sini 30 tambah M. 30 tambah M memang takkan dapat hasil jawapan. Kalau kes macam ni kamu nak tak nak kamu terpaksa guna yang jenis darab masuk. Dia yang kena darab masuk. So secara tak langsung dia sama dengan yang saya explain di bahagian A. Di sini. Sama saja. Okey, sekejap lagi kamu buat. Okey, pastikan jawapan kamu dapat berapa? Nilai dia. Okey, yang ni jangan salah faham lah. Soalan minta kamu cari 2M. Maknanya kita kena dapatkan 2M lah. Yang kamu cari dekat persamaan linear ni ialah M equal to 120. Jadi bukan jawapan lagi lah. Jadi kamu kena teruskan lagi jalan kerja untuk menjawab soalan diberi. Kena jelaslah dengan soalan. Okey, soalan ni pasal ada 4 markah. Kalau kita tengok A dengan B, dia sampai kat sini saja. Sebab dia minta kamu cari macam ni dia minta cari N, yang ni dia minta kamu cari K. Tapi yang ini dia minta kamu cari 2M. So kena jelaslah dengan soalan. Dan satu lagi jangan terlalu excited. Kena double check. Maksudnya bila dapat jawapan, baca semula arahan di atas. Supaya kamu tak tertinggal lah arahan ataupun soalan minta apa, kamu jelaslah. Sebab kalau tak baca semula soalan, kemungkinan kamu ingat ini adalah jawapan terakhir kamu. So kamu pun selesai di sini. So kamu tak dapat 4 markah, kamu hanya dapat 3 markah. Rugilah. Sebab sikit je lagi 1 markah tambahan. So ambil perhatian sebab soalan bahagian C, ni soalan bahagian C, soalan yang dia uji kamu dalam elemen kebat lah kita kata. Kalau soalan biasa dia bagi M je, tapi kalau kebat dia tak buatlah tambahan sikit ataupun kadang-kadang soalan akhir dia minta kamu cari contohlah kan. Okey, contohlah. Okey, dia minta kamu cari 3M tambah 2. So kamu kena sambunglah. Ikut arahan lah. Contoh dia kata okey dapat hitung 3M tambah 2. So kamu kena okey. So perkara yang kita buat benda yang basic je. Cuma bahagian yang tu kita kena adalah sikit penambahan. Okey, clear lah? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebenarnya soalan ni adalah persamaan linear dengan rumus algebra. Syllabus ni dalam tingkatan 2 juga lah rumus algebra. Okey. Clear. Okey, so soalan dekat sini dia tulis nombor 8. Abaikanlah nah. Okey, so saya ingat hari ni saya bincang 2 soalan saja. Yang lain tu nanti saya akan share skema ni. Lepas tu kamu cuba tengok. Lepas tu nanti minggu depan kita sambung semula. Okey. Okey, ini tajuk apa ni? Soalan 8 lah. Dia mungkin silap setting soalan ni. Abaikanlah nah. Okay. Tak apalah kita rujuk soalan lah dekat sini soalan 8. Okay, ni di bawah tajuk bulatan. Satu lagi saya pesan dalam bahagian C ni dia akan merangkumi beberapa tajuk lah. Kebanyakan tajuk yang dia nak tanya, salah satu dia macam ni lah. Bulatan, lepas tu isi padu, luar permukaan. So kamu boleh detect tajuk-tajuk tersebut, kamu ulang kaji lah. Okay. Satu lagi dekat YouTube kamu juga boleh tengok teknik menjawab PT3. Teknik menjawab PT3. Bolehlah search dekat YouTube tu. Nanti bolehlah kadang-kadang teknik menjawab tu sejam. Kamu just follow lah. Dia bagi maklumat untuk PT3. PT3 ni penting lah sebab bila kamu faham matematik, kamu boleh dah score lah PT3. And then SPM nanti kita bawa perkara yang sama. Di SPM nanti kamu akan belajar 52 topik tak silap saya dalam matematik. Maksudnya topik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk SPM. Bukan topik tingkatan 4, 5 saja tak. Kita bawa daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Makna dia sekiranya kamu nak beli buku rujukan, contoh buku rujukan yang berasaskan nota dan latihan yang tebal-tebal tu, ambil lah yang PT3 satu, lepas tu SPM. Bila SPM nanti dua-dua kamu guna. Okey.
Okey tu guys. Okey. Saya dah ni latihan. Baik cikgu. Ramai juga yang tak join saya punya apa Google Meet ni. Rugilah tempat. Saya guys. Okay guys. Okay. Sambil-sambil saya discuss ni, you all kena check lah. Kamu semak sendiri ya. Saya yang mana saya dah bincang dalam kelas, saya mungkin tak semak lah kan. Kamu buat correction sendiri, nanti yang kamu print ni kamu simpan lah sebagai rujukan kamu. Sayang tau sebab sebenarnya ni kita dah buat, so next year kamu just buat semula lah. Okay, so tajuk bulatan form 2, ni pun famous ni. SPM pun sama jugalah, paper 1 dan juga paper 2. Kemudian bulatan ni tak silap saya ada lagi sambungan lah selepas ni yang lebih detail lah. Okay, so dalam ni juga kadang-kadang dia kait dengan tajuk poligon lah apa semua lah. Okay, yang ni soalan dia, diameter bulatan 30. Okay, dia bagi maklumat. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah ada tak diameter? Ada tak nampak diameter? Sebuah bulatan berpusat di O, so O adalah pusat. Okay. Kemudian diameter 30. Tengok gambar rajah. Tak ada. Kalau tak ada, kamu kena dapatkan juga. Ini kalau bulatan memang tak larilah. Jejari dengan diameter. So kamu nak tak nak, kamu tengok balik lah dekat rajah. Kalau tak ada, dia tak nyata, kamu cari juga kat mana kedudukan diameter. Contoh dia bagi tahu pusat O, so sini pusat O. So kalau diameter, apa dia diameter kat sini? Bagi tahu kat saya. Garis lurus yang merujuk kepada diameter, apa dia? Garis mana? Nama garis tersebut. Mana diameter? AB. AB. Ataupun kita juga boleh sebut AOB. Kita juga boleh sebut BA. Kita juga boleh sebut BOA. Okey, saya tulis semua. Nak sebut mana pun tak kisah. Tapi kalau nak mudah sebut je lah AB. Nak tulis BA pun boleh. Tak salah. Selagi garis ni. Ada juga nak sebut kat sini. Contoh kan, kamu sebut AODB pun boleh. Sebab di garisan ni ada titik O dengan titik D. T atas garisan tersebut juga. D dekat sini kan. So tak ada salah. Nak tulis B, D, O, A pun boleh. Okay. Ya cikgu. Kalau garisan macam ni, okay, merujuk pada garis lurus. Ini adalah garis. Bisa teranglah tambahan tajuk. Kalau kamu tulis A, B, yang ni merujuk pada titik. So jangan salah buat. Jangan tersalah tulis. Ada orang ada tulis AB. Apa jadi? Masalah lah nanti. Masalah untuk jawab soalan penjemaan. Yang tu nanti peringkat nanti kita bincang. Okay, so kena tulis seperti di atas sahaja. Okay, so yang ni ingatlah, yang ni kalau ada koma dia adalah titik. So kalau titik, dia bukan garis Kalau titik A. Macam mana? Garis lurus AB, boleh tak cikgu? Boleh? Kamu nak tulis perkataan garis lurus AB pun boleh. Kamu tulis perkataan garis lurus pun boleh. Kamu sebut AB sahaja pun tak apa. Sebab dalam matematik AB tu dah merujuk pada garis. Makna dia AB. Makna dia titik A, titik B. Dia adalah merujuk kepada garis dah. Kalau macam Dugas tadi dia nak tulis perkataan garis kat depan, garis lurus pun boleh, tak tulis pun boleh. Tapi kalau yang bawah ni A, B, yang ni adalah titik. Titik yang tak disambung. Titik ni tak disambung. That's why kita tulis koma. Tapi kalau titik ni disambung oleh satu garis, dia adalah garis lurus. A dengan B ni pun titik juga.
Tapi dia ada satu garis dia sambung jadi garis lurus. Kalau dia tak sambung dia masih mengekalkan sebagai titik. Yang ni kita belajar dalam tajuk koordinat kan. Okey, so ini adalah maklumat dia bagi. Kalau dia bagi diameter 30, maksudnya nak tak nak memang kamu dapatkan juga jejari. Mesti ada kaitan dengan jejari. Nah, ingat balik rumus dia. Begitu juga dengan tajuk isi padu apa semua. Dia bagi diameter dapatkan jejari. Kamu jadikan benda tu biasa. Okey, kemudian DE ialah 12. Okey, yang ni maklumat dia tak lengkap. Di bahagian gambar rajah, so boleh letak. Macam tu juga tadi diameter 30, so kita tahu dia adalah jejari dia adalah 15. So kat sini kamu boleh tulis 15. Dekat sini pun 15, tapi disebabkan di sini okey dia ada bertindan dengan yang lain, so tak perlu tulis lah. Tulis separuh je lah. Lepas tu kamu juga boleh tulis di mana-mana saja yang berkaitan, contoh EO ataupun OC. Letaklah, tak salah. Okey. Hitung panjang BD. Okay, BD mana BD? Okay, BD. Tu saja. Okay, saya nak buat. Ni dalam tajuk bulatan. Betul tak? Dalam tajuk bulatan. Kemudian dia ada juga tajuk teorem. Pythagoras. Yang kamu belajar tingkatan 1. Okay, ingatlah clue dia. Tajuk bulatan, tajuk teorem. Okey, dekat bulatan kita tak boleh nak selesai habis sebab ada bahagian kita tak diketahui panjang. So nak tahu lebih lanjut kita kena buat teorem di mana dekat sini D ni, kat sini akan jadi sudut 90 darjah. Bila sudut 90 darjah di sini, makna dia segitiga yang ada di sini ialah segitiga bersudut tegak. Begitu juga bahagian sini. Okey, so sekarang ni kita tahu OB adalah 15 juga. So kalau kita nak dapatkan DB, makna dia kita kena dapatkan OD. So kena dapatkan OD. So nak dapatkan OD kita guna teorem. Okay, so macam mana nak guna? Okay, ingat balik silibus tingkatan 1 tak silap saya bab tak akhir. Kalau tak salah saya lah, saya tak ingat, kamu cek je lah. Okay, jadi OD guna saja yang ni. Okay, ambil hipotenus, so 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So kamu tekan kalkulator kat bahagian dalam. Okay, kalau nak guna direct kalkulator, berhati-hati takut kamu salah, ataupun kalau nak senang kamu tekan dulu bahagian dalam, kamu dapatkan jawapan macam tu. Pastikan tahulah. Okay, ni adalah rumus untuk teorem untuk mencari panjang sisi. Panjang sisi kita sekarang ialah OD, panjang OD. Okay, clear lah? Okay, dekat teorem ada satu kita guna tolak, ada satu lagi kita guna tambah, kena tahu. Kalau tolak, makna dia garisan yang kita nak cari ni garisan yang pendek. Tapi kalau kita mencari hipotenus, okay, kalau kita nak cari EO, macam ni EO dia bagi kan. Tapi kalau kita nak cari EO ataupun OE, samalah kan, OE ke EO ke, baru kita tambah. So kena tengok balik lah mana-mana yang tak faham teorem, pergi je YouTube, pilih tulis tajuk teorem, nanti ada cikgu mana-mana mengajar, apa tengoklah sampai faham. Kalau hampa buka buku, kalau kamu buka buku rujukan pun tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam buku tak ada orang cakap kan, takut tak faham. Okay, so dapatlah OD 9. So bila OD 9, tulis kat sini 9. So fikirlah macam mana kita nak dapatkan BD. Okay, so kata nak dapat BD panjang ni. So buat ni. So kita yang ni mesti faham kot lah. Panjang OB berapa? Panjang OB berapa? Panjang OB? Berapa panjang OB? OB. 15. Yes, OB 15. Nah, OB. Di sini OB 15. Kalau saya ambil garis tu, saya buat kat tepi, dia lebih kurang macam ni lah. Ni O,
Sini B kan? Okey, D duduk kat sini. Tapi D tu bukan titik tengah. Jadi katalah D kat sini. So kita tahu bahawa OD ialah 9. Panjang OB 15. Maksudnya kalau nak cari DB ataupun BD ialah 15 tolak 9. So dapat apa? Ya. Macam tu lah. Ataupun yang ni saya lukis semula. Kalau kamu rujuk kat sini pun boleh lah. Tu pentingnya bila kita tengok soalan, kalau diameter ni kita cari dulu kat gambar rajah benda apa, dekat mana kedudukan diameter tersebut. Kalau diameter tu nak tak nak, walaupun dia sebut diameter, cari juga jejari. Soalan takkan suruh, kamu kena kreatif sendiri, dapatkan jejari kat bahagian-bahagian mana. So automatik kamu boleh dapat jawab soalan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Faham tak ni? Yang ni saya cover tajuk bulatan dengan teorem. Teorem ni kamu pergilah topik-topik yang contoh macam isi padu, luar permukaan kan, kita guna dia balik. Maksudnya yang kita belajar tingkatan 1 tu basic pengiraan je lah. Kan, basic pengiraan, tapi nak guna untuk topik lain. Maksudnya kamu guna topik persamaan linear tu dalam topik-topik lain. Soalan dia tak direct. Ambil topik dia, teorem tu dia tanya satu-satu tak? Kan? Tapi anak saya sengaja. Tapi dia tanya teorem dalam topik bulatan, dalam topik-topik lain lah. Macam tu. Okey, yang ni pula B. Ni pun konsep bulatan juga. Okey. Okey, tak beritahu lagi. Okey, kemudian data kek itu. Okey, saya copy. Okey. Okey nah, saya copy sini. KK dipotong pada 10 bahagian yang sama besar. Diameter K ialah 28. Hitung luas bagi sepotong K. Okey, bila baca soalan ni, kategori senang ke kategori susah? Sikit-sikit cikgu. Medium. Medium, okey. Tapi Separuh. Tapi dekat soalan ni tak nampak matematik kan, nampak K je. So macam mana kita nak buat? Kita kena conteng K ni lah kan? Kita kena belah lah kan? Ikut arahan soalan tu, betul tak? K dia potong pada 10 bahagian. So jangan takut, ambil K ni kamu belah sendiri. Okey, so kamu pun belah K. Macam tu. Belah berapa? 10? Ya cikgu. So kamu kena bajet-bajet lah 10. Andai lah nah, lebih kurang lah. Tapi dia beritahu sama besar kan? So belahlah pada 10 bahagian yang sama besar. Kalau kamu tengok saya belah tu tak sama mana pun, pandai-pandailah kita nak ejah. Ataupun kalau kamu rajin sikit, boleh kot try macam mana kita nak potong kek dengan cantik kan? Okay, so katakanlah saya try bagi lawa sikit, macam tu lah. Okay, lepas tu sebabkan 5. Okay. Agak-agak lah tapi dia tak ada apa pun kat sini. Okay. So penting bagi tak semestinya kamu lukis tu tepat nah. Yang penting kamu faham apa yang dia maksudkan. Dia maksudkan kat sini adalah saiz tu sama besar. Cuma kamu je lukis tak sama besar, tak apalah. Okay, so diameter dia bagi tahu 28. So kalau diameter 28, apa jadi kepada jejari? Berapa jejari? Jejari berapa? 14. 28 dibaik dengan 2 kan? 14. Kan soalan dia tak suruh cari tapi kamu carilah jejari. Dia bagi diameter cari jari. Kalau dia bagi jejari, kalau rajin carilah diameter, tak ada masalah. Okey, hitung luas sepotong kek. Okey. Satu biji kek ni luas ni dia guna rumus apa? Ingat tak rumus kita belajar itu? Luas sektor bulatan ni. Okey, kamu kena ingat luas sektor bulatan kita sama dengan 3/360 darab dengan berapa?
Pi 5G+2. Ya. Okey, 1/K ni kan dia sama besar. Cari siap-siap. So 360 bahagi dengan 10. So dapat 36 darjah. So 36 darjah bahagi 360 darjah darab dengan, ataupun tak mau tulis darab, boleh terus guna kurungan 22/7 tutup kurungan, dia jari dapat 14/2. So tekan kalkulator saja, terus kamu dapat jawapan potongan K kan. Okey, so kamu akan dapat 61.6. Jawapan saya tak sama dengan jalan kerja, ada beza sikit sebab jalan kerja dia cari dulu luas untuk sebiji K, kemudian dia bahagi pula dengan 10. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Saya saja tunjuk jalan kerja yang berbeza supaya kamu nampaklah kan. Ni cara pertama, ini cara yang kedua. Cara mana terbaik? Okey, ni cara yang saya tunjuk ni dia lebih fokus kepada topik kita tajuk bulatan, sebab dekat sini ada penggunaan rumus luas sektor bulatan. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia pun guna juga rumus yang kita belajar, tapi dia guna rumus untuk sebiji K dulu. Kemudian dapat luas sebiji K, dia divide dengan 10. Yang ni kita guna konsep kita belajar yang masa sekolah rendah tu. Tapi dapat juga jawapan. Yang saya tunjuk ni, saya tak libatkan topik yang sekolah rendah tu, saya terus direct guna luas sektor. Sebab apa yang kita nak cari ni memang merujuk pada luas sektor bulatan juga. So dua cara. So yang mana terbaik? Dua-dua cara kamu kena tahu. Baru kamu boleh faham. Kalau kamu tahu cara pertama, rugilah kamu tak tahu cara kedua, sebab cara kedua ni merangkumi topik yang kita dah belajar dalam tingkatan 2. So kalau kamu ada cara lagi yang lain, tak ada salah, cari je lah. Saya lebih suka explore kaedah bila buat latihan, walaupun satu soalan tu kita dah dapat jawapan, tapi saya selalu explore langkah kerja yang lain. Tujuan dia adalah untuk kita lebih faham. Bila lebih faham, nanti kamu buat soalan lain, automatik kamu boleh kaitkan dengan cepat. Dengan cepat tau. Okay, last untuk hari ni soalan C. Okay, untuk soalan C nanti yang sekejap saya share skema ni lah. Okay, untuk C, C ni 4 markah. Okay, markah yang banyak, tapi nak dapat markah ni kalau tak faham apa yang kamu belajar, susah sangat nak dapat 4 markah. Jangan bising. Okey, luat jejari. Okey, dia beritahu apa ni? Sebuah bulatan, jejari. Okey, yang ni dah bagi direct jejari. So senang lah kan? Jejari 10. Okey, baca terus letak lah. Okey, mana jejari letak. Kan? That's why pentingnya kamu tahu apa itu jejari. Kalau kita tak tahu, kita tak kenal jejari dekat bahagian gambar rajang, macam mana kita nak catat? Tu penting nak tahu jejari. So jejari kat sini adalah OP dengan OQ. Ya, clear dah? Okey, dia nak luas kawasan Belorek. So nampak tak luas kawasan Belorek? Warna apa? Warna kelabu. Kan? Warna kelabu. So kamu kena dapatkan idea. Yang pertama kamu kena dapatkan dulu idea. Baru kita boleh buat. Apa tolak apa? Kawasan mana tolak dengan kawasan mana untuk kamu dapatkan kawasan yang dicari. Okay. So kita nak buat apa ni? Apakah idea dulu? Apakah idea kita untuk jawab soalan ni? Apa dia? Kawasan mana tolak kawasan mana? Senang. Kawasan putih ni dia duduk dalam kawasan bulatan, betul tak? So asal gambar rajah ni merujuk kepada sebuah bulatan. Soalan minta kawasan Belorek kan? So kita nak cari kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek. Okey. Makna dia kamu ambil bulatan tolak dengan Kawasan tidak berlorek. Ya, kawasan tidak berlorek, ataupun kalau kamu nak lukis, lukislah segitiga tersebut.
Okay, clear. Tu idea kita. So bila dapat idea, okay, baru kita boleh jalankan langkah kerja kita. So nak jawab soalan matematik apa-apa pun kalau berkenaan dengan pattern ni, dapatkan dulu idea lah. Idea ni maksudnya kawasan mana, nak tulang kawasan mana. Okay, so dia nak buat ni dia macam-macam cara lah. Okay, kalau dekat sini dia buat cantik juga ni yang kerja dia. Luas bulatan dia guna rumus pi j kuasa 2. Ingatlah luas lah. Luas rumus pi j kuasa 2. Okay, dia dapatkan. Kemudian dia cari pula luas segitiga. Luas segitiga pula rumus dia ialah 1/2 darab PQ darab tinggi. Betul tak? Okay, susah juga ni. Okay, macam ni. Kita kena cari beberapa perkara. Okay. Okay, saya buat secara berasingan. Okay, contoh kat sini, okay, katakanlah kita tengok yang tu bulatan, so kita pun carilah luas bulatan. Okay, so tulis rumus, saya biasakan tulis rumus. So 22/7 darab dengan jari 10 kuasa 2. So kamu akan dapat jawapan. Okay, tekan kalkulator lah. Okay, kemudian yang ni settle masalah kita. Okay, kita pergi ke step seterusnya iaitu kita nak cari segitiga putih tu. Okay, segitiga putih ni ataupun kita tulis balik kat sini luas apa dia nama? Segitiga kan? Luas segitiga. Okay, formula setengah darab tapak darab tinggi. Okay, kita kena faham segitiga di atas. Okay, segitiga ni tapak dia apa dia? Tinggi dia apa dia? Selesai yang dalam buku ni lagi susah ni. Segitiga ni apa dia? Setengah. Tapak dia ialah 10. Tinggi dia adalah 10. Betul tak? Kan? So kita akan dapat jawapan 50. Jalan kerja saya lagi pendek. Yang dalam buku ni dia guna lagi susah. Dan buku ni, okey cantik juga. Dan buku ni dia agak kebat sikit jalan kerja dia. Okey, saya terang dulu langkah kerja saya. So setengah, okey segitiga ni kena faham lah ini 90 darjah. Maksudnya yang bintang ni, ini adalah tapak. Ini dikenali sebagai tinggi. Sebagai tinggi. So masuk dalam rumus dapat 50 cm kuasa 2. Okay. So habis yang tu baru kamu tulis pula soalan yang dia tanya iaitu luas kawasan berlorek. So luas kawasan berlorek apa dia? Ambil yang luas tadi 314.29 tolak 50. So dapatlah jawapan. Okey, jalan kerja saya jalan yang mudah lah. Tapi kalau kamu nak guna jalan kerja saya lebih mudah lah. Mudah. Okey. Boleh tak faham tak yang ni? Faham cikgu. Saya tak ambil gambar ni dah. Okay, sebelum saya lupa kita ambil gambar sekejap. Okey, kita tengok jalan kerja yang dia bagi. Okey, jalan kerja yang dia bagi. Oh, ada orang tolong ambil juga. Terima kasih. Okey, jalan kerja yang diberi. Okey, yang biru tu. Okey, yang ni agak kebat sikit. Okey, sebab dia anggap PQ. Dia kata setengah darab PQ. PQ ni dia anggap sebagai tapak. Bila dia anggap PQ sebagai tapak, makna dia tinggi dia akan jadi macam tu. Kalau kita anggap PQ sebagai tapak, makna dia tinggi kita di sini. Jadi dia kena guna konsep yang agak banyak lah.
Makna dia kamu kena dapatkan dulu panjang PQ. Okey, dapatkan panjang PQ berapa. Kita nak dapatkan PQ ni kita guna teorem Pythagoras. Pythagoras. Yes. Kemudian kita juga kena dapatkan apa lagi satu? Tinggi. Tinggi dia pula berapa? Kamu kena dapat juga daripada teorem juga, iaitu tinggi ni boleh dapat selepas kita dapat panjang PQ. Bila kita dapat panjang PQ, kita bahagikan kepada dua bahagian. Divide dengan 2. Sebab kita nak guna teorem. Contoh kamu dapat panjang PQ dia berapa kan? Okay, panjang sini berapa. So kamu akan guna teorem untuk dapatkan T. That's why dalam kerja dia jadi macam ni. Okay, PQ. Yang ni dia direct guna teorem. Okay, ni 1/2 lah kan. Okay, ni PQ. Yang ni yang dalam kurungan. Yang ni adalah T. T ni yang kamu kena explore betul-betul ni. Kamu kena dapatkan dulu PQ. Kemudian bahagi 2. And then dapatkan pula T. Tapi yang kat sini dia tunjuk sekaligus. Kalau kamu tak mau tunjuk sekaligus, kamu boleh buat secara satu persatu lah, iaitu dapatkan T dulu, dapatkan PQ dulu, kemudian dapatkan T. Lepas tu baru kamu gantikan terus T kat sini. Buat kerja di luar, jalan kerja ditunjuk di bahagian lain. Pun boleh juga. Tapi jangan bimbang, jawapan akhir dia akan jadi sama. Tapi saya tak galakkan lah nakal kerja ni sebab dia agak complicated sikit lah. Okay, tapi kalau betul-betul kamu minat, kamu boleh explore kaedah ini. Bagi saya sangat terbaik. Tapi tinggilah sikit lah nak kena fikir. Itu saja. Okey. Soalan lain macam ni. Yang ni semua senang ni. Yang ni tajuk apa? Bentuk geometri. Ni bentuk apa ni? Geometri juga. Lepas tu soalan 10. Yang ni yang graf kan? Ingat balik kan? Graf yang kita nak laka. Okey, yang ni kamu kena guna kertas graf lah. Yang ni ambil kertas graf, guna lagi cantik lah. Okey, nanti saya ni kamu boleh buat double check jawapan. Nanti kalau mana-mana tak faham boleh kita bincang minggu depan. Saya tak mau bincang banyak sangat minggu ni lah sebab saya yang pening pula. So saya bincang sikit, lepas tu minggu depan kita sambung balik lah. Sebab saya nak bagi kamu betul-betul faham. Okey.